Ada sesuatu tentang Selhurst Park yang selalu buat Liverpool tersungkur. Stadium kecil yang bising, penyokong yang fanatik dan pasukan Crystal Palace yang penuh disiplin seakan menjadi mimpi buruk berulang untuk The Reds. Malam 27 September 2025 tidak terkecuali. Walaupun datang sebagai juara bertahan dan pasukan yang belum kalah musim ini, Liverpool pulang dengan tangan kosong selepas ditewaskan 2-1 dengan gol Eddie Nketiah di minit ke-97. Sebagai peminat Liverpool, perasaan selepas whistle penamat memang bercampur baur. Ada marah, ada kecewa, ada rasa tidak percaya. Sebab kita tahu ini bukan sekadar kalah tipis. Ini adalah kekalahan yang berpunca daripada kesilapan sendiri. Bukan kerana Palace terlalu hebat, dan itulah yang Arne Slot sendiri akui selepas perlawanan. We can only blame ourselves. Babak pertama, Liverpool dirobek Palace ganas. Sejujurnya, kalau bukan kerana Alisson Becker, Liverpool boleh masuk bilik persalinan dengan ketinggalan 3-0. Dari minit awal, Palace menunjukkan keberanian untuk menyerang. Mereka tidak duduk menunggu, malah menekan Liverpool dengan intensiti tinggi. Gol pertama datang seawal minit ke-9 dan ia datang dari kelemahan set piece. Masalah lama Liverpool yang sekali lagi menghantui sepakan penjuru Palace kelihatan kontroversi. Ramai berpendapat ia sepatutnya sepakan gol, tapi tetap tidak wajar untuk dilepaskan sebegitu mudah. Ryan Gravenberch cuba menanduk bola keluar, tapi tandukannya jauh tepat ke kaki Ismaila Sarr yang menolak bola masuk dari jarak dekat. Sarr kembali dari kecederaan hamstring seolah-olah dia tak pernah berehat. Laju, bertenaga dan penuh keyakinan, dia menari-nari di ruang poket, merobek pertahanan Liverpool dengan larian deras dan hantaran bijak. Setiap kali dia menyentuh bola, jantung penyokong Liverpool berdegup kencang. Palace mencipta sekurang-kurangnya 4 peluang bersih dalam separuh masa pertama. Alisson terpaksa beraksi cemerlang menafikan percubaan Yeremy Pino dan Nketiah. Konate ada satu tandukan hampir gol, tetapi secara keseluruhan Liverpool kelihatan longlai. Slot sendiri mengakui selepas perlawanan mereka sepatutnya sudah mendahului 2 atau 3 gol pada separuh masa pertama. Babak kedua, kebangkitan namun separuh hati. Separuh masa kedua bermula dengan perubahan taktikal. Dominic Szoboszlai ditolak ke posisi bek kanan selepas Conor Bradley digantikan oleh Cody Gakpo. Keputusan ini sedikit pelik tetapi memberi Liverpool lebih kawalan bola. Namun, kreativiti tetap tumpul. Alexander Isak mencipta peluang terbaik apabila melepasi 2 pertahanan Palace, tetapi rembatan lemahnya tersasar. Waktu semakin suntuk dan penyokong Reds di Selhurst Park sudah bersedia menerima kekalahan pertama musim ini. Tiba-tiba pada minit ke-87, Federico Chiesa, pemain yang dibawa masuk musim panas lalu, muncul sebagai penyelamat. Bola jatuh padanya dalam kotak penalti dan penyudah tenangnya membawa kelegaan 1-1. Ketika itu, ramai peminat termasuk saya yakin Liverpool akan lakukan apa yang mereka selalu buat musim ini, menjaringkan gol lewat dan mencuri kemenangan. Tetapi Selhurst Park bukan tempat untuk skrip yang indah. Minit ke-97, pengkhianatan saat akhir. Masa tambahan hampir tamat. Palace mendapat lontaran jauh daripada Jefferson Lerma. Semua penyokong Liverpool tahu ini saat bahaya, tetapi apa yang berlaku sungguh mengecewakan. Lontaran Lerma disambut oleh Will Hughes. Bola dilanjutkan oleh Guehi dan jatuh ke kaki Nketiah yang berdiri bebas di tiang gol. Jeremy Frimpong yang sepatutnya menjaga Nketiah sudah berlari keluar, kononnya mahu mulakan serangan balas. Keputusan gila ini menghukum Liverpool. Slot berkata dengan nada kecewa, salah seorang pemain kami tinggalkan posisi kerana mahu menyerang, sedangkan masa sudah tamat. Itu langsung tidak berguna. Kami hanya perlu bertahan. Palace 2, Liverpool 1. Whistle penamat. Hati penyokong Reds hancur berkecai. Masalah set piece luka lama berdarah lagi. Kekalahan ini membuka kembali perbincangan yang kita semua tahu. Liverpool lemah dalam set piece pertahanan. Minggu lalu dalam Piala Carabao, kesilapan Endo membuka ruang untuk gol Southampton. Kali ini Gravenberch dan Frimpong pula jadi punca. 2 gol Palace malam itu, satu dari penjuru, satu dari lontaran jauh, adalah bukti bahawa kelemahan ini bukan kebetulan. Sebagai juara bertahan,
Ini tidak boleh diterima. Pasukan slot sepatutnya sudah belajar, tapi nampaknya masalah ini masih menghantui. Ismail Sarr mimpi buruk Anfield. Kalau ada satu pemain yang paling dibenci penyokong Liverpool sejak malam ini, namanya ialah Ismail Sarr. Sejak zaman dia di Watford lagi, Sarr memang punya rekod gemilang lawan Liverpool. Golnya malam ni menjadikan 5 gol dalam 8 perlawanan menentang Liverpool. Dia bukan sekadar menjaringkan gol, tetapi setiap kali dia bermain, dia jadi duri dalam daging. Lariannya, kelicikannya dan kebijaksanaan taktikalnya membuatkan pertahanan Liverpool kucar kacir. Malah Oliver Glasner, jurulatih Palace, memuji, itu separuh masa pertama terbaik sejak saya tiba. Sarr jadi kunci serangan kami dan kembalinya dia memberi nafas baru. Komen Slot jujur tapi pedas. Slot tidak berselindung selepas perlawanan. Beliau mengakui pasukannya terlalu longgar, terlalu ofensif dan tidak cukup berdisiplin. Kami kalah kerana salah sendiri. Palace layak menang. Ini bukan kali pertama kami kalah dengan mereka. 4 perlawanan, menang sekali, seri sekali, kalah 2 kali. Itu buktinya mereka lawan yang sukar. Ada sesuatu yang menyakitkan hati penyokong bila dengar tentang kenyataan ini. Sebab ia benar, Liverpool bukan kalah kerana nasib, tetapi kerana kecuaian sendiri. Implikasi musim, tanda amaran awal. Kekalahan ini bukan sekadar kehilangan 3 mata. Ia memberi mesej besar kepada Slot dan pasukan. Kalau masalah set piece tidak diselesaikan, Liverpool tidak akan mampu pertahankan kejuaraan. Lebih menyakitkan, momentum kemenangan 100% hancur dengan cara sebegini. Bukannya kalah dengan serangan hebat lawan, tetapi kerana kesilapan sendiri. Palace pula semakin menunjukkan diri mereka sebagai giant killer. Mereka tidak gentar. Mereka tahu cara menyerang kelemahan Liverpool dan mereka melakukannya dengan penuh disiplin. Sebagai peminat Liverpool, kita boleh terima kekalahan, tetapi apa yang sukar diterima ialah cara kita kalah. Hilang fokus, tidak disiplin dan mengulangi kesilapan lama. Selhurst Park sekali lagi menjadi kubur harapan. Dari Istanbul 2014 hinggalah malam ini, ia kekal sebagai Liverpool selalu kecewa. Slot kini ada banyak kerja rumah. Frimpong perlu ditegur, Gravenberch perlu belajar dan pertahanan set piece perlu diperbaiki segera. Musim masih panjang. Kekalahan ini mungkin jadi titik tolak untuk bangkit lebih kuat atau jadi tanda awal bahawa mempertahankan gelaran tidak semudah yang disangka. Apapun, satu perkara yang pasti, penyokong Liverpool tidak mahu lagi melihat ulang tayang kelemahan yang sama. Akhir kata daripada saya, you will never walk alone.